Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Assalamualaikum guys. Selamat menyambut Ramadan Karim kepada semua umat Islam. Sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada semua sebab Alhamdulillah dah 1k dah subscribers. Dah 2k dah subscribers. Alhamdulillah tepuk sikit. InsyaAllah sebab kemungkinan sahaja yang saya cakap saya akan upload seminggu 2 kali, tapi disebabkan macam ramai request, saya kena usaha juga untuk buat seminggu 2 kali. Saya akan usaha sebaik yang mungkin untuk anda semua. Terima kasih yang mendoakan saya semua. Alhamdulillah. Kes untuk minggu ni merupakan kes seorang lelaki yang telah merogol 18 orang wanita dan membunuh 5 orang wanita. Terdapat seorang lelaki warga negara Malaysia yang bernama Lee Chow Meng. Lee Chow Meng ni dia berasal daripada Mentakap Pahang, tapi ada sebahagian sumber yang mengatakan dia ni berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Tapi berdasarkan apa yang saya cari, banyak kepada Mentakap Pahang lah. Dan dia ni seorang yang sangat kacak, bergaya, berpenampilan kemas. Yang maksudnya macam ni, kalau macam ada orang nampak dia berjalan tu macam, ya Allah, handsome-nya. Macam tu. Dia tinggi dia setinggi 182 cm. Kenapa dia sampai nak rogol sampai 18 orang wanita? Lepas tu ada yang bunuh lagi. Punca dia membuat kegiatan ataupun kesalahan yang agak kejam ni, sebenarnya dia ni adalah seorang lelaki biasa. Saya nak cerita, dia memang seorang lelaki biasa. Dia tahun 1986 sehingga 1987 dia jatuh cinta kepada seorang daripada rakan dia. Ada sumber yang mengatakan rakan sahabat sekolah dia, ada yang kata dekat tempat kerja dia. Tapi yang banyak saya baca, yang tepat lah, yang saya rasa insya-Allah yang tepat, dia merupakan rakan pena. Rakan pena tu macam rakan sekolah kan? Ke bukan? Ke kalau ada komen kat bawah, saya nak tahu juga apa rakan pena ni. Perempuan ni dia bernama Tiong Hua. Dia berasal daripada Kota Baru, Kelantan. So diorang berdua ni memang rapat, and then diorang pun bercinta. So perempuan ni pun memang sukalah dekat dia, dan lelaki ni pun memang sayang juga dekat dia, sayang teramat. Tapi sampaikan satu masa ni perempuan ni cakap dengan dia, jomlah kita tinggal bersama. Jadi diorang merancang untuk tinggal bersama. So lelaki tu pun okey. Tapi tak lama lepas tu lah perempuan ni dapat tangkap lelaki ni banyak berfoya-foya dengan gadis-gadis dekat Thailand. Faham tak? Macam memang banyak perempuan lagi dekat Thailand. Jadi perempuan ni tak boleh terima lah. Perempuan mana nak boleh terima kalau lelaki dia sendiri pun tak setia. Macam tu. Jadi dia pun mengamuk. Dia macam, perempuan ni cakap, tak nak dah. Perempuan ni memang dah tak nak teruskan hubungan dengan lelaki ni. So memang salah lelaki ni sendirilah. And then dia cuba untuk pujuk balik perempuan tu untuk nak bersama balik dengan perempuan tu. Tapi perempuan tu no. Perempuan tu tak stand dengan dia punya keputusan. Dia memang tak nak lagi dengan lelaki ni. Di situlah dah perempuan ni tolak dia. Dia dah tanam sifat dendam kepada semua orang wanita. Perempuan ni first love dia. Ada seorang pakar psikologi, Datuk Dr. Mat Saad Muhammad Baki. Dia cakap dendam yang dia ada ni merupakan pencetus kepada kemarahan dia untuk balas dendam kepada semua wanita. Macam mana ataupun macam mana cara dia umpan wanita-wanita ni dekat Malaysia ni? Dia bijak tau. Dia sangat bijak. Dia seorang perogol yang antara ada seorang pakar psikologi ni juga cakap, dia antara perogol yang ada verbal skill. Skill ni maksudnya dia ada skill yang tertentu yang dapat menarik perhatian orang terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia percakapkan, ataupun daripada segi komunikasi dia. Yang kedua adalah dia menggunakan nama samaran lain-lain. Setiap wanita yang dikenal tu 18 tahun. 18 orang tu, 18 orang tu, setiap seorang dia kenalkan nama lain. Antara dia Alex, Jackson, Chong, Cheng, macam-macam lagi. Memang dia guna nama samaran yang berbeza-beza. First, dia akan cari dekat iklan-iklan ataupun keratan-keratan akhbar pada zaman dahulu. Korang boleh tengok kat tepi ni, kan selalu macam ada page surat khabar yang ada tinggalkan nombor telefon, hubungi ni. Yang tu lah. Jadi dia memang search melalui daripada keratan akhbar tersebut. Dia ambil nombor. Kebanyakannya adalah daripada lawyer, cikgu dan juga accountant. Dan ada yang
kejual pemetik kedai bunga, macam tu. Targetkan wanita-wanita ni adalah kerana mempunyai wang. Kalau dia rogol sahaja, dia tak akan dapat benefit. Wanita-wanita semua yang dia aim ni semuanya adalah antara golongan-golongan yang educated, yang memang banyak duit, Okey, selepas daripada tu dia akan bawa wanita-wanita ni makan malam ataupun keluar dekat kedai-kedai serberneka. Contohnya dia bawa pergi kedai 7-Eleven. So bila berhenti kat kedai 7-Eleven, dia akan cakap dengan perempuan ni macam, sekejap saya nak pergi beli roti, nak air apa-apa tak? Macam tu lah. Okay, and then dia masuk, kemudian dia akan letakkan dadah dekat dalam air wanita-wanita ni. Kemudian wanita ni akan lalai, akan macam hayal, memang macam tu. And then pada waktu ni dia juga telah membuat wanita-wanita ni bagi tahu pin ATM wanita-wanita ni. Kemudian dia akan pergi solap lah semua duit-duit tu. Pada tahun tu juga terdapat 18 laporan polis mengenai diorang dirogol. Jadi polis pun melakukan siasatan. Memang rupanya diorang punya jalan cerita sama, tetapi nama lelaki yang merogol diorang adalah berbeza. Nampak kat situ? Sebab ada Alex, ada Chong. Jadi polis ni memang dalam tempoh 10 tahun ni memang berhempas pulas lah dalam nak mencari suspek ni, Lee Chong Meng ni. Polis telah membuat macam-macam. Antaranya polis telah mengedarkan 40,000 risalah gambar Chong Meng ni, wanted ni, dekat seluruh Malaysia sehingga ke sempadan Malaysia Thailand. Yang kedua, polis telah menawarkan ganjaran sebanyak RM20,000 untuk orang yang memberikan maklumat sahaja mengenai suspek. Kemudian tak ada langsung feedback mengenai suspek ni. Jadi polis pun bincang macam tak boleh jalan ni macam ni. Polis telah menaikkan ganjaran sebanyak RM50,000 untuk mereka yang memberikan maklumat mengenai Chong Meng. Berdasarkan daripada ganjaran yang amat tinggi tersebut pada waktu tu, memang banyak sangat polis dapat maklumat mengenai kedudukan Chong Meng ni daripada mana ke sesuatu tempat. Kemudian pada 28 Ogos 1997, polis telah melakukan serbuan ataupun tangkapan berdasarkan satu daripada report yang diterima daripada seorang mangsa rogol ni juga. Dia cakap Chong Meng ni ugut dia untuk sebarkan gambar ataupun foto tidak sopan dia sekiranya dia tidak memberikan RM10,000 kepada Chong Meng. Jadi perempuan ni tanpa fikir panjang memang dia buat laporan polis lah. Time tu dekat Ipoh Perak, memang dapat tangkap Chong Meng ni. Dan dia dalam serbuan tu, dia cuba juga untuk melarikan diri. Dalam keadaan dia cuba melarikan diri, polis telah menembak dia di peha kiri dan dia tumbang kat situ dan dapat ditangkap. Kemudian dia terdapat pembicaraan dia dekat mahkamah. Kemudian ketika dibicarakan mahkamah, dia telah dijatuhi hukuman selama 15 tahun sahaja tanpa hukuman gantung. So memang orang tak boleh nak terima kenyataan macam ni. Tapi nak buat macam mana? Sebab memang tak dapat langsung bukti selain daripada bukti salah seorang daripada mangsa bunuh. Rangka mayat yang dijumpai adalah rangka mayat di Batu Cave Gombak dan juga di ladang kelapa sawit Perak. So ini sahaja bukti yang dapat dikeluarkan oleh pendakwa ketika itu, sebab tak dapat dah bukti lain selain daripada 18 laporan dan 5 orang dia bunuh, tapi tak ada bukti lagi 3 orang tu. Rangka tu tak jumpa. Hanya jumpa 2 rangka je, iaitu di Perak dan juga di Batu Cave. Kemudian pada 30 Mac tahun 2001, dia dikejarkan ke Hospital Taiping akibat dia ada sakit radang paru-paru dan juga dia terkena HIV. Dan dia mati pada waktu tersebut. Berdasarkan gambar wanted yang korang boleh tengok tu, IC dia 1972. So dalam lingkungan belasan tahun lagi dia dah mula melakukan jenayah ni. Kira-kira dalam 18 tahun 17 tahun macam tu dia dah melakukan jenayah ni. Selepas daripada tu, dia ada permintaan supaya meletakkan, saya tak nak cakap ni, dua buku panduan seks dekat keranda dia masa dia mati nanti. So JP pun macam meluluskan dan membenarkan lah buku tersebut diletakkan dekat dalam keranda suspek.
Alhamdulillah settle dah kes untuk minggu ni. So kes minggu ni memang macam agak berlainan sedikit daripada minggu-minggu sebelum ni. Sebelum ni saya ceritakan macam kes Kenny On tu memang ada banyak versi cerita dia kan. Tapi saya ambil maklumat tu, saya baca kes Kenny On pun daripada Harian Metro sendiri. So Kenny On tu dia mangsa yang telah dirogol. Banyak 3 kali dibakar lagi. Astaghfirullahaladzim, tak sanggup. Korang kena tengok sendiri. Kalau background suara tak dengar tu, saya minta maaf sekali lagi. Pada waktu tu saya masih lagi amatur, tak pandai lagi benda-benda macam ni. So semakin saya buat video, semakin saya akan belajar, semakin saya akan mengimprovekan diri saya sendiri untuk tontonan kamu semua, untuk tontonan korang semua. So minggu ni pengajaran ibrah dia banyak lagi saya rasa. Antaranya adalah dengan perempuan ni perlu untuk dia belajar teknik mempertahankan diri dia. Sebab berdasarkan daripada laporan yang diterima tu, semuanya memang tak ada defense diri sendiri. Jadi polis pun cakap perlu untuk wanita-wanita ni belajar untuk mempertahankan diri dia sendiri. Bukan kita nak bertindak ganas ataupun macam tomboy ke apa, itu istilah lain. Perlu untuk kita mempertahankan diri kita dalam keadaan yang macam ni contohnya. Yang kedua adalah, dan kita tidak perlu mempercayai orang yang tidak dikenali sangat. Macam handsome Chinese, dia memang handsome pada waktu tu. Memang ketinggian dia 182. Memang polis sendiri cakap kalau sekiranya dia tidak melakukan kesalahan jenayah ni, dia kemungkinan akan menjadi seorang pelakon, seorang model ataupun seorang yang berpendapatan tinggi berdasarkan daripada rupa dan penampilan dia yang kemas sahaja. Bagi saya, ya Allah, saya tak tahu, saya blank. Saya macam stuck sebab saya terkejut. Astagfirullahaladzim. Dalam tempoh pencarian dia pun 10 tahun. Berita ni pada tempoh 90-an 80-an memang agak menggerunkan lah. Pada waktu ni memang mak-mak bapak pun memang jaga anak-anak dia orang. Astagfirullahaladzim. So Lee Chong Mei ni pun saya tak tahu nak gelarkan dia ni apa. Faham tak? Klasifikasikan. Saya tak tahu nak klasifikasikan dia sebagai apa. Seorang psycho, seorang pembunuh ataupun the rapist killer, perogol yang bersiri. Sebab sampai di hujung hayat sekalipun dia minta untuk letakkan buku panduan seks dia dekat dalam keranda dia sendiri. Tak tahu nak cakap macam mana. So kalau korang ada pandangan korang sendiri, dia ni jenis macam mana, ataupun korang ada research mengenai apa yang saya cerita ni, korang boleh tulis kat bawah tu. Boleh komen kat bawah tu. Memang dapat semua orang baca. Dia ni psikopat ke? Boleh jatuh psikopat kan dia ni? 18 orang wanita tak berperi kemanusiaan. Rasanya banyak kot cerita-cerita mengenai perogol-perogol bersiri ni. Antaranya korang boleh tengok cerita Carla, cerita Mak Saleh ni tahun 2006. Cerita dia macam lain sikit. Cuma dia mengenai dia dengan juga pasangan dia, pasangan kekasih juga. Korang boleh try tengok cerita tu pada tahun 2006. Saya nak ucap terima kasih kepada semua sebab saya telah mencapai subscribers lebih daripada 1000 dan juga video watch Nurin tu dah dekat 30k. Saya minta maaf sebab video Nurin time tu macam saya cakap tadi, saya waktu tu saya masih lagi amatur. Saya banyak buat search video tapi saya tak dapat nak, saya tak tahu macam mana. Faham tak? So InsyaAllah video yang makin saya buat ni makin baru, makin banyak improvement saya akan datangkan. Saya ambil nasihat-nasihat korang yang baik maupun yang buruk. Terima kasih semua sekali lagi. Keep up to date dengan video-video saya. Like, comment and share video-video saya. Janganlah lupa tekan butang subscribe tu. Tekan je, tak rugi apa-apa pun. Tak serius, tak rugi apa-apa. Semakin korang nak mendengar, semakin saya akan bercerita. Macam tu. So ada banyak yang minta untuk saya buat kes-kes macam Mona Fendi, Tantuya dan juga Sosilawati. Saya insyaAllah saya nak buat, insyaAllah. Tapi sebab saya dah search kes tu, memang banyak dah orang buat kes-kes yang macam ni. So saya nak ceritakan kes-kes yang korang tak expect pun benda ni ada dekat Malaysia. Betul ke ada benda ni pernah terjadi kat Malaysia? Saya nak cerita macam tu lah kat korang. Bagi korang macam tak adalah macam kes-kes yang familiar je. Maksudnya kes-kes yang tak familiar pun korang boleh tahu. Macam tu lah. So love. Okay, terima kasih korang semua. Tak tahu nak cakap macam mana lagi. Terima kasih. Saya terima komen baik ataupun buruk daripada korang. Sebab itu yang buatkan saya improve lagi diri saya untuk jadi yang lebih baik. Okay, jumpa lagi minggu depan. Jumpa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.